Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Apa khabar warga Facebook? Alhamdulillah anda bersama-sama lagi dengan saya pada petang ni. Hari ini ialah hari Jumaat, 28 hari bulan Ogos 2020. Untuk yang belum kenal, nama saya Dr. Rohaizat bin Daud dari Klinik Sabah. Pakaran saya ialah membantu kaum lelaki dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan selesa, cepat dan selamat bagi mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman wanita. Saya juga adalah doktor perubatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum mendapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum saya rujuk mereka untuk berjumpa dengan doktor pakar kesuburan di hospital swasta dan hospital kerajaan. Alhamdulillah hari ini, petang ni, kita dapat bersama-sama lagi bersama-sama dengan saya lagi. Tengok tersasul sudah. Di dua tempat. Hari ini seperti biasa, Jumaat. Saya rasa ni kolaborasi kami yang ketiga. Saya dengan Dr. Nurul Yakin. Jadi anda jangan betulkan anda punya Facebook. Anda berada di tempat yang betul. Walaupun anda nampak muka saya di Dr. Nurul punya Facebook page, tapi betul, anda berada di tempat yang betul sebab hari ini kita nak bincang-bincang dengan dia. Kita jemput dia sebagai tetamu jemputan untuk discuss pasal benda yang penyakit yang selalu, penyakit yang sering, penyakit yang hampir kita cakap setiap hari saya jumpa sewaktu saya menjadi MO in charge di kecemasan, Jabatan Kecemasan Hospital Queen Elizabeth, lebih kurang 15 tahun yang lepas. Lama dah tu. Okey. Jadi sebelum saya teruskan, saya nak tengok siapa yang dah ada dalam ni. Cuba komen dulu, boleh dengar dengan jelas ke tidak, boleh nampak dengan jelas ke tidak. Dr. Nurul Yakin sudah berada di bilik sebelah, nanti kita akan jemput dia masuk. Tapi sebelum tu tolong komen anda dah dengar dari mana, boleh dengar dengan jelas ke tidak. Tolong like, tolong love, tolong share, tolong tekan love kat situ banyak-banyak. Dan tolong tag kawan-kawan dan tolong follow kami punya Facebook page. Okey. Kat dalam ni saya nampak Izan Eric. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih. Harsrun Ismail. Alamak, ada tulisan Cina. Saya tak boleh baca tulisan Cina. Salam sejahtera. Terima kasih. Syarif Said. Tek Kuang Yi. Thank you. Mana Dr. Yakin? Kita surprise. Dr. Yakin ada tapi di sebelah. Kulipah Guan, selamat petang. Suara jelas? Alhamdulillah. Nur Alicia. Okey. Jadi kita boleh start lah kan? Okay, kita akan jemput Dr. Nurul Yakin masuk bersama-sama dengan kita. Tu, nampak kan muka dia? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Dr. Aizat atas jemputan untuk kita berkongsi ilmu dan pengalaman, insyaAllah. Okey, Rita Ita dari Putatan Lain Clear. Okey, ngam. Okey, petang ni kita nak discuss pasal asma ni, Dok. Lebih kurang sebulan yang lepas, bulan lepas, saya dah discuss dengan seorang doktor pakar dari Sunway juga, tapi dia lebih kepada respiratory pediatrician. Jadi kita dah discuss pasal asma pada kanak-kanak. So sekarang kita nak discuss asma yang lebih general, lebih luas, iaitu kepada orang dewasa. So kita boleh start lah. Macam mana, apa gejala dia, dan macam mana kita nak tahu yang sama ada gejala asma dia ni teruk ataupun tak teruk. Okey, baiklah. Terima kasih ya Dr. Aizat atas jemputannya. Jadi seperti yang kita ketahui, asma adalah penyakit yang kerap berlaku di kalangan masyarakat kita ya. Statistik menunjukkan asma adalah antara penyebab 30 hingga 40% simptom susah nafas ya. Jadi sebenarnya kalau pesakit itu ada menghidap masalah asma ya, kebiasaannya mereka akan datang dengan masalah susah nafas ya, chest tightness, rasa macam dada tu sempit ya. Dan juga boleh juga mereka datang dengan masalah batuk berterusan. Dia kata, doktor saya dah lama dah batuk berterusan ni kan. Adakah ni TB doktor? Jadi dia orang risau ni ada TB ataupun adakah ni lung cancer ya. Sebab TB ataupun lung cancer pun mereka boleh ada simptom batuk berpanjangan ya. Tapi yang special tentang asma ni ialah ya, special karakteristik untuk asma ni, satu kriteria yang unik untuk batuk berterusan sebab asma ni ialah untuk pesakit asma kebiasaannya batuk berterusan mereka ni akan menjadi lebih teruk ataupun ditriggerkan ataupun ditimbulkan ataupun puncanya adalah mereka akan cakap, oh saya kalau masuk kereta buka aircon batuk saya tu datang ataupun susah nafas saya tu datang. Jadi ada sesuatu yang trigger, ada sesuatu yang memulakan simptom batuk ataupun susah nafas dia ya. Dan kebiasaannya punca tersebut adalah suhu yang sejuk ya. Kebiasaannya kalau dia kata terdedah kepada aircon ya, ada juga yang triggernya adalah terdedah kepada debu-debu ataupun habuk-habuk ataupun bulu-bulu binatang ya.
ataupun debunga-debunga daripada pokok-pokok bunga ya. Ada pesakit saya yang kata saya dapat susah nafas ataupun batuk ni bila saya buat gardening. Jadi bila dia berkebun, dia terdedah kepada debunga-debunga bunga-bungaan ya atau pokok-pokok tu, itu yang trigger asma dia. Ada juga yang jururawat dia kata saya dapat batuk teruk ni bila saya pergi kerja. Tapi kalau saya kat rumah, saya cuti, saya okey je. Itu adalah occupational asthma. Maksudnya simptom asma dia tu bermula dengan terdedahnya terhadap bahan-bahan yang berada di hospital. Jadi rupanya jururawat tadi dia sensitif dengan glove, dengan plastik glove, sarung tangan getah tu. Jadi sarung tangan getah tu dia ada sebut serbuk dia kan. Dia sebut serbuk tu powder tu yang triggerkan dia punya chronic cough dia tu ataupun susah nafas itu. Jadi kebiasaannya batuk berterusan ataupun susah nafas yang berlaku di kalangan pesakit asma ni ada punca dia, ada trigger dia. Ada juga pesakit saya yang kata, oh doktor saya dah pakai inhaler dah tapi tak settle juga ya. Jadi rupa-rupanya bila kita tanya yang lebih lanjut, rupanya dia tak settle sebab dalam rumah dia sentiasa dikelilingi oleh triggers ataupun allergens ataupun bahan-bahan penyebab tu. Bila tanya, oh rupa-rupanya dia ada bela 6 hingga 7 ekor kucing ya, tidur dengan kucing. Jadi itulah. Yang ni biasa. Kucing, kan? Anjing, biasalah. Lepas tu tanya kapet. Oh, rupa-rupanya memang penuh rumah ada kapet. Jadi kapet, kucing ya adalah antara benda-benda yang kerap menyebabkan timbulnya pesakit ataupun simptom asma ni tadi ya. Jadi perlu berhati-hati ya, ataupun mungkin anda tak ada bela kucing ya, tapi mungkin jiran anda, kucing jiran yang menyebabkan asma anda tu teruk. Jadi perlu hati-hati ya. Jadi anda perlu bagi tahu doktor ya, jiran ataupun kucing jiran, itu boleh menjadi punca ya. Dan kebiasaannya kalau binatang peliharaan itu adalah punca, suka untuk diorang nak berpisah dengan binatang peliharaan diorang ni sebab dah lama bersama kan, dah ada bonding, dah anggap macam keluarga sendiri ya. Jadi agak susah di situlah. Jadi perlu kita fikirkan bagaimana nak settlekan macam mana asma simptom dia ni. Jadi itu adalah antara simptom-simptom penyakit asma. Ada juga pesakit asma yang dia cerita selalunya susah nafas ataupun batuk dia ni berlaku pada awal pagi dan tengah malam. Tapi kalau waktu siang, waktu petang tak ada pun simptom ini. Jadi dia pelik. Adakah ini santau kan? Sebab datang pada waktu malam kan? Ya, betul. Jadi sebenarnya sebelum kita menyalahkan santau, kita buat pemeriksaan dahulu ya. Kebiasaannya asma memang simptom dia menjadi lebih teruk pada waktu awal pagi dan tengah malam sebab ketika itu suhu memang lebih sejuk daripada biasa. Ada juga pesakit yang simptom dia lebih teruk ketika musim hujan ya, musim tengkujuh ya. Dia kata kalau sebelum-sebelum ni okey je, tiba-tiba sejak bulan-bulan berber ni kan, bulan Oktober, November, Disember, kata bulan berber, musim tengkujuh, musim hujan. Bulan berber Okey. Jadi saya dengar tu dok. Jadi bulan berber ni sebenarnya masuk musim hujan, musim tengkujuh. Jadi bila terdedah kepada hujan ya, jadi suhu yang sejuk itu juga boleh trigger, boleh menyebabkan simptom asma dia menjadi lebih teruk. Dan juga kalau kita tengok simptom musim hujan ni juga antara waktu yang kerap penyakit influenza datang merebak dan menyerang. Kalau kita tengok last year kan, Disember last year adalah mencatatkan kadar influenza antara yang tertinggi ya berbanding tahun berikutnya sebab memang musim hujan. Kemudian kita pun mula ada kesedaran untuk buat ujian influenza testing ya. Jadi kita dapat perasan banyak kes influenza ketika bulan Disember ya, bulan terkujuh lah. Berber ni musim terkujuh ni. Jadi musim terkujuh ni dikaitkan dengan banyak penyakit ya, penyakit viral infection ya, penyakit asma ya. Jadi sebenarnya penyakit asma kalaupun kontrol, tapi kalau dia mendapat jangkitan virus, dia boleh datang balik asma dia tu sebab di-trigger oleh jangkitan virus. Jadi begitu. Ada lagi ke dok? Macam mana yang tertinggal tu? Macam ada yang tertinggal? Cuba apa lagi tu? Yang tertinggal. Okey, jadi sebenarnya saya ada slide juga. Sebenarnya maksudnya kita share kan, kita nak bagi tahu pesakit kita apa sebenarnya yang mereka perlu beritahu doktor yang menyebabkan asma itu. Okey, ada juga sebenarnya ya. Ada orang yang dia asma dia lebih teruk bila ada emotional triggers ya. Bila dia terlalu sedih, terlalu gembira ya, tengah-tengah gembira ketawa-ketawa tiba-tiba susah nafas. Ya. Jadi ini bukan heart attack ya, sebab kalau heart attack pun boleh disebabkan oleh emotional triggers juga. Terlalu sedih kan, kalau tengok cerita Hindustan ke apa kan, dia sedih sangat, mak ayah dia boleh meninggal dunia, tiba-tiba pengsan kan, jatuh, dapat serangan heart attack. Jadi sebenarnya asma pun boleh juga disebabkan oleh sudden emotional change ataupun triggers tu. Perubahan emosi yang mendadak boleh menyebabkan datangnya penyakit asma tadi. Jadi satu yang menarik.
Dan juga mungkin makanan minum ada cakap kan, makanan yang sejuk. Ada Hmm. orang yang dia tak boleh. Ada bagi clue. Awak rupa ni. Apa tu mungkin ni yang paling common ialah rokok dengan vape. Ya betul. Mereka yang ada dalam rumah yang sama kan. Selalunya kalau macam bapak dia tu rajin merokok, perasan tak anak dia tu kalau asma kadang sampai besar pun berterusan. Betul tak, Dok? Betul. Saya pernah jumpa satu pesakit, isteri dia masuk ward. Isteri dia masuk ward dia, kemudian suami dia datang. Suami dia tak puas hati marah-marah, doktor kenapa isteri saya ni asma tak kontrol? Dah berbulan-bulan, dah hampir bertahun dah pakai inhaler macam yang doktor cakap, tapi sekarang ni masuk ward juga. Ni ubat ni tak berkesan lah. Betul ke ubat yang doktor bagi ni? Betul ke penyakit dia asma ke penyakit lain? Betul, tengok-tengok ada vape tergantung dekat dia punya leher dia. Kan? Betul. Jawapan dia ada pada suami dia, iaitu vapor. Jadi orang betul. Vape, smoking memang boleh menyebabkan datangnya penyakit asma. Dan juga apa-apa asap atau udara. Jadi sebab itu penting untuk kita tanya pesakit, ada tak baru-baru ni dia pindah rumah ke, ataupun ada new construction going on, ataupun ada buat renovation ke dekat rumah atau office dia, sebab semua kerja-kerja construction renovation ni boleh menimbulkan banyak habuk-habuk, dan habuk-habuk debu-debu ni boleh trigger ataupun menyebabkan datangnya simptom asma tu. Jadi kita perlu betul-betul tengok macam mana keadaan surrounding kita. Ada juga pesakit macam baru pindah rumah, dia kata rumah dia ni terletak dekat dengan jalan raya yang sibuk. Jadi jalan raya yang sibuk banyak asap-asap kenderaan mengelilingi dia. Jadi senang asma tu datang. Ada juga rumah yang terletak berdekatan dengan kilang-kilang. Jadi asap-asap kilang tadi boleh menyebabkan asma dia. Betul. Jadi itu adalah antara punca-punca asma yang perlu kita ambil perhatian. Jadi kalau pesakit asma, mereka perlu lihat semua aspek-aspek ni tadi. Okey lah. Jadi yang cakap you nak, sekarang ni kita nak nak share you punya slide ACT asthma control test kan. Yang ni ialah kita nak tahu sama ada berapa teruk kita punya asma control, betul? Betul. Okay. Jadi ini adalah scoring ataupun pemarkahan yang kita gunakan untuk melihat sama ada pesakit asma tu kontrol ataupun tidak. Okey, saya cuba share screen sekejap . Sambil itu saya nampak kat sini Ted Kuang Yi cakap muda-muda pun dah beruban. Saya bukan muda tuan. Saya dah tua sebenarnya. Nampak je. Waalaikumsalam Haji Akam, Siti Suwana. Okey, waalaikumsalam. Dorin Nandu, selamat petang. Terima kasih. Ada case study macam-macam, jadi tak kira healthcare worker atau orang bukan kerja healthcare boleh ada idea pengetahuan macam-macam. Terima kasih Rohani. Rohani dah ada soalan lah. Boleh share dok. Tapi ni belum, saya tak nampak lagi ni. Belum. Tak nampak lagi Nampak tak? Ni. Ni awak salah window ni. Oh ya ke? So kejap. I think I stop kejap yang ni, try share yang lain. Nanti keluar Didi and Friends punya video susah pula. Okay dah. I hope this one is correct one. Okay tak? Nampak tak? Sekejap. Betul. Okay. Saya share. Okay, boleh. Right. Okay, clear Clear. So basically, nampak. So basically ini adalah simptom asma yang kita ceritakan tadi susah nafas, sakit dada, semput. Ada orang kata, biasa orang kata semput lah. Jadi semput tu kita suspect mungkin asma, tapi mungkin juga perkara lain Jadi ini adalah asma control test ataupun ujian ataupun soalan yang kita akan berikan kepada pesakit sama ada nak tahu asma dia ni terkawal dengan baik ataupun tidak. Jadi kita tengok markah mereka. Kalau markah mereka kurang daripada 20, memanglah asma tu tak kontrol 19 ke bawah memang tak kontrol, fail lah maksudnya Jadi 20 dan ke atas pass more than 25 excellent. Markah penuh kalau markah dia 25 per 25. Sebab memang markah penuh dia 25 per 25 Kita ada 5 soalan kat sini. Setiap soalan tu ada 5 option dan setiap option tu ada jawapan lah. Kalau jawapan dia adalah 5, maksudnya baguslah asma kontrol dia Okay, jadi kita akan tanya dalam masa 4 minggu yang lepas, berapa kerap simptom asma kamu ni menghalang kamu daripada buat kerja ataupun pergi sekolah Kalau dikata all of the time, setiap masa simptom asma ni mengganggu dia daripada buat kerja, so maksudnya satu je lah markah dia, maksudnya memang teruk lah asma kontrol tu Ataupun most of the time kebanyakan masa belum, tak tukar tu slide tak tukar. Tak tukar? Tukar slide kedua.
Sekejap. Sekarang? Sekarang baru first time. Sekejap. Sekarang masih first slide lagi ya? Sekejap. Tengok awak tengok macam tu. Nampak tak? I can't see. Sekejap. I tengok in my Facebook page. Sekejap. Sekarang ni dah tukar ke belum? Baru masih lagi yang susah nafas, sakit dada, semput, soal asrama. Yang dia punya questionnaire tu, itu slide kedua tu kalau tak silap. Oh, right. Sekejap. Okay. Sekarang nampak? Yang betul. Sekarang nampak? Okay, nampak. Okay, yang tu betul. I try to play. Okay Sekarang nampak Okay. So, tapi tak jelas lah. Tapi tak apa. Soalan pertama. So soalan pertama, dalam masa 4 minggu yang lepas, berapa kerap asma kamu ni menghalang kamu daripada buat kerja-kerja di rumah ataupun di sekolah ya? Adakah all of the time, ya, setiap masa, ataupun most of the time, kebanyakan masa, ataupun kadang-kadang some of the time, ataupun little of the time, sedikit masa, ataupun memang tak pernah kacau langsung. Memang asma dia sangat terkawal lah kalau asma dia tu memang tak pernah kacau langsung dia buat kerja. Jadi 5 markah kalau asma tu tak pernah kacau langsung dia. Kalau asma tu memang sentiasa kacau dia 1 markah. Okay, jadi lebih banyak markah maksudnya lebih bagus lah asma kontrol dia tu. Okay, and then untuk soalan kedua kita tanya dalam masa 4 minggu yang lepas berapa kerap kamu ada susah nafas ya? Adakah lebih daripada sekali sehari ya? Ataupun hanya sekali sehari? Ataupun 3 hingga 6 kali seminggu? Ataupun sekali atau 2 kali seminggu? Ataupun tak pernah kacau langsung susah nafas ni dalam masa 4 minggu yang lepas. Jadi kalau memang tak pernah kacau langsung 5 markah, maksudnya asma dia sangat kontrol. Kalau lebih daripada sekali sehari dia susah nafas, maksudnya teruklah tu asma kontrol tu tak bagus lah tu. Mungkin kena optimize ataupun kena tambahkan ubat-ubat yang lebih baik. Okay. Kemudian soalan yang ketiga, dalam masa 4 minggu yang lepas berapa kerap simptom asma kamu ni ya, iaitu wheezing ya, bunyi macam anak kucing tu, batuk, susah nafas ataupun sakit dada ataupun dada tu sempit menyebabkan kamu terbangun pada waktu malam ataupun bangun lebih awal daripada biasa di waktu pagi ya. Jadi kalau dikata kerap berlaku ya, iaitu lebih daripada 4 kali seminggu ya, maksudnya asma dia tak kontrol lah tu. Kalau dikata hanya 2 hingga 3 kali seminggu dapat 2 markah ya. Kalau sekali je seminggu 3 markah. Kalau kurang daripada sekali seminggu 4 markah. Kalau tak pernah langsung dia terbangun daripada tidur sebab simptom asma tadi 5 markah. Okay? Jadi kita tengok berapa kerap simptom itu membangunkan dia daripada tidur. Alright, masa kacau tidur dia. Okay. And then soalan yang keempat kita tanya, berapa kerap kamu pakai yang inhaler warna biru tu? Yang pakai bila perlu untuk penyelamat tu, rescue inhaler adakah dia kena pakai sampai 3 kali sehari? Ataupun 1 atau 2 kali sehari? Ataupun 2 hingga 3 kali seminggu? Ya? Ataupun sekali je seminggu? Ataupun tak perlu pakai langsung? Jadi kalau lebih kerap dia perlu pakai, maksudnya lebih teruk lah asma kontrol dia tu ya. Tapi kalau tak pernah pakai langsung maksudnya bagus lah. Ini kita bercakap mengenai inhaler yang biru tau, bukan inhaler yang preventer yang warna pink ataupun warna oren tu. Okay? Kalau inhaler pink atau oren tu memang kena pakai setiap hari. Dia okey ke tak okey ke kena pakai setiap hari ya. Tapi yang biru tu pakai bila perlu je. Lagi kerap dia pakai maksudnya lebih teruk lah asma kontrol dia tu. Okay? And then kita akan tanya overall pendapat dia bagaimana dia merasakan asma kontrol itu dalam masa 4 minggu yang lepas. Jadi kita ambil average for the past 4 week ataupun sebulan yang lepas ya. Dan jadi dia boleh memberi pendapat dia. Dia rasa tak kontrol lah asma saya ni, so 1 markah je. Kalau dia rasa poorly control, tak berapa bagus kontrol ni 2 markah ya. Sama pun rasa macam okey lah kot kontrol yang sederhana tu 3 markah. Kalau dia kata bagus, well control, okey 4 markah. Tapi kata completely control memang bagus sangat lah, so 5 markah excellent. Tu yang saya cakap, kalau markah penuh 25-25 excellent, bagus sangat asma control dia. Mungkin kita boleh kurangkan ubat dia. Kalau kurang daripada 20 19 markah ke bawah, maksudnya teruk lah asma dia tu. Maksudnya mungkin kita kena top up, tambahkan jenis ubat dan sebagainya ya. Okey. Dok, kalau macam soalan ni kan, bila berapa kerap yang kita nak apa tu? Nak tanya dia, adakah setiap kali dia datang review ke atau bila-bila memang ada berkala setiap 2 minggu ke setiap, dia cakap tadi kan dia punya symptoms for the past 4 weeks kan, ini setiap bulan ke atau macam mana? Apa yang terbaik? So kita akan tanya setiap kali follow up asma visit dia lah ya. Maksudnya usually kita tengok kalau asma dia tu poorly control, kita akan jumpa kerap lah, mungkin 2 minggu sekali awal-awal tu ya, ataupun sebulan sekali ya. Tapi kalau asma dia tu dah well control, biasanya kita akan jumpa dalam mungkin 3 ke 4 bulan sekali. So biasanya saya akan berikan asma control test soalan ni
kepada mereka setiap kali mereka datang untuk lawatan klinik mereka. Jadi kita boleh tahulah, biasanya kita akan berikan kepada pesakit asma yang dah on treatment, just datang for follow up je. So setiap kali follow up kita akan berikan soalan ni untuk mereka jawab. Jadi ini boleh memberi gambaran secara ringkas lah ya. Bagaimana asma kontrol dia ni. Dan saya pun baru je hantar poster presentation ya tentang asma control test. Apa kaitan asma control test ni dengan asma control pesakit ya, dengan rawatan dia, dengan comorbidities. Comorbidities ni maksudnya penyakit-penyakit lain yang terkait dengan asma. Contohnya penyakit rhinitis ataupun resdung ya, ataupun penyakit reflux ya. Sebab sebenarnya asma ni dia bukan penyakit yang datang dengan diri dia sendiri sahaja. Biasanya dia ada adik-beradik dia yang akan teruk bersama-sama dengan dia juga. Contohnya kebiasaannya pesakit yang ada asma ni mereka pun selalunya akan ada resdung juga ya? Dan juga ada juga antara mereka yang ada masalah eczema, gatal-gatal kulit ya. Okey dok. Itu dok dah tolong jawab tu soalan tu. Saya highlightkan lah soalan dia. Okey. Alright, boleh. Rupa-rupanya Puan Rohani Dollah dah tanya, doktor boleh terangkan kaitan asma dengan alergik sebab anak saya selalunya akan naik biji gatal dulu dan akan menyebabkan asma. Kan? Okay, right. So kita, boleh. Jadi memang betul ya Puan Rohani Dollah ya, asma ni dia memang berkait rapat dengan alergik. Kita panggil seseorang itu ada keadaan yang dipanggil atopy ya. Atopy tu maksudnya satu keadaan di dalam badan di mana genetik badan dia tu memang ada alahan ya. Jadi alahan tu boleh berlaku di banyak organ. Boleh berlaku di organ pernafasan menyebabkan serangan asma ya, boleh berlaku di organ kulit ya menyebabkan eczema. Boleh berlaku di organ pemakanan ya, menyebabkan reflux ya. Boleh berlaku di bahagian mata menyebabkan alergi konjungtivitis ya. Jadi kalau anak puan ada asma lepas tu ada alergik, jadi memang boleh menyebabkan perkaitan antara keduanya. Contohnya anak puan ni dikata ada gatal lah, biji gatal. Jadi kemungkinan dia ada eczema lah tu, maksudnya keluar kegatalan kulit. Jadi sekiranya seseorang itu eczema dia teruk, ya banyak sangat biji-biji kulit gatal keluar, ya, kebiasaannya asma dia pun akan tak kontrol juga. Jadi untuk kita nak kontrol asma dia tu, kita kena kontrolkan juga dia punya kegatalan kulit tu. Eczema tu perlu dirawat dengan baik. Jadi untuk memastikan asma tu terkawal dengan baik, kita perlu kawal penyakit-penyakit lain yang berkaitan. Kalau tidak, sukar untuk kita nak kawal asma tu, ya. Jadi sebab itulah selain daripada kita berikan inhaler, ya, berikan ubat tablet, kita juga perlu berikan krim juga untuk kawal kulit dia yang kegatalan ya. Perlu juga kalau ada allergic conjunctivitis, kita perlu berikan ubat titik juga untuk kawal kegatalan di mata. Jadi masalah allergic tu dia berlaku merata ke seluruh badan. Jadi kita perlu kawal kesemuanya untuk memastikan asma tu terkawal dengan baik. Okey. Tadi saya nampak you macam nak share satu slide tu. Slide apa tu? Boleh nak share? Itu slide basically tentang shortness of breath lah, susah nafas. Jadi ada orang dia macam dia tak berapa clear susah nafas dia tu kan. Macam mana, apa dia punya grade susah nafas kan? Betul, dia kata sumput. Tapi kita tu sumput. Tapi tak tahu grade. Jadi kita perlu ada pemarkahan juga. Seperti mana kita beri markah dekat ACT score tu, seperti itulah juga kita perlu beri markah dekat susah nafas tu. Kita panggil MMRC ya, iaitu Modified Medical Research Council punya skill. Jadi kebiasaannya doktor akan tanya dengan lebih jelas. Okey, saya faham puan ada susah nafas ya. Tapi adakah susah nafas tu berlaku masa puan buat kerja-kerja yang teruk, ataupun dia berlaku masa puan berehat je pun dah susah nafas dah. Jadi kita boleh tahu. Kalau dia tahu susah nafas tu hanya berlaku masa saya buat kerja-kerja yang teruk je, angkat barang berat, dia berlari-lari dengan laju, dia kita tahu markah dia ni kosong sebenarnya. Sebab orang yang sihat pun dia akan susah nafas kalau dia buat kerja-kerja yang berat, aktiviti yang stressful kan. Okay, lepas tu kita akan tanya lagi, ataupun adakah susah nafas tu berlaku masa dia berjalan dengan cepat dekat atas jalan yang rata, ataupun bila berjalan menaiki bukit ataupun naik tangga dia susah nafas. Itu betul tu doktor, bila naik tangga saya susah nafas. Maksudnya grade A 1 lah tu. Jadi MMRC 1. Okay, ada juga yang kita tanya lagi. Okay, kalau kamu berjalan dengan orang yang sama umur dengan kamu ya, tapi kamu jalan agak lewat sikit sebab agak lambat sikit banding orang yang sama umur dengan kamu, sebab kamu akan susah nafas kalau kamu cuba jalan sama-sama dengan dia. Betul tu doktor, saya kalau jalan dengan kawan-kawan saya mesti saya kena macam slow sikit banding kawan-kawan sebaya saya sebab susah nafas.
Jadi itu adalah grade nombor 2. Okay? Ataupun kita akan tanya, kalau kamu jalan dalam 90 meter ke, ada tak rasa susah nafas? Oh ada. Saya biasa kalau pergi masjid okey je. Tapi sejak 2-3 bulan ni, saya jalan ke masjid sekejap je pun dah mula susah nafas. Okay, itu dah mula masuk grade 3 lah tu ya. Ataupun, spesifik lah. Spesifik betul 90 meter. Macam mana lah dia orang nak ukur tu? Secara kasar tu 100 yards ni 100 kaki lah. 100 yards ni 100 yalah, tak sure. Kalau macam begitu, tu lah. susah juga kan nak suruh. Kalau macam pakcik-pakcik ni cakap, macam nak ukur 90 meter, nanti dia tanya doktor. Mungkin kita boleh tanya kaki kot. Kalau 1 meter tu dalam 3,5 kaki kan. Kita boleh agak-agak berapa langkah sampai ke masjid, sampai ke kedai runcit ke apa yang biasa dia pergi. So kita akan relatekan dengan tempat-tempat yang biasa dia pergi lah. Tempat yang biasa dia pergi lah. Yes, yang dekat. Tak semestinya macam naik 90 meter tempat-tempat. Kita akan tanya lah, selalunya kalau pergi masjid, kalau belakang rumah tu, okey ke tak okey. Jadi dia sendiri akan cakap kan. Lagi satu mungkin patient akan cakap, oh sebelum ni saya selalu minum-minum kat kedai kopi dengan kawan-kawan ni, tapi sejak 2-3 bulan ni saya nak keluar rumah pun dah susah nafas. So saya dah lama dah tak pergi minum-minum kopi dengan kawan, duduk rumah je. Sebab bila saya nak tukar baju pun dah susah nafas. Tu maksudnya dah grade 4 lah tu. Maksudnya dah semakin teruk lah tu dia punya dia punya simptom dia. Nampak tak slide ni tentang kecemasan ketika susah nafas? Nampak kan? Jadi mungkin saya akan share juga lah, maksudnya bila kita nak tahu kita perlu pergi hospital ya. Bila kita dah susah nafas ni, adakah kita perlu pakai pump inhaler tu je ke macam mana? Biasanya kita akan nasihatkan kalau selepas 2 puff tu masih lagi susah nafas, pergilah ke hospital ya. Kerana itu maksudnya tanda kecemasan lah tu. Jadi kita ada 9 tanda kecemasan je, di mana antaranya ialah kalau kita nampak tekanan darah mula rendah. Ada setengah orang dia ada check BP monitor at home kan, kat rumah ada BP check sendiri. Jadi kalau dia check nampak rendah sangat ni, mana yang biasa kan, dia pun susah nafas. Lepas tu tekanan darah pun rendah, memang definitely kena pergi hospital tan-tan tu juga. Jangan delay-delay dengan tangguh-tangguhkan lagi ya. Lepas tu nafas laju lebih daripada 40 kali bernafas per minit. So kebiasaannya orang yang normal akan bernafas dalam 12 hingga 18 kali seminit. Slide tak tukar. Oh, tukar tak nampak lagi Okay, cuba tekan tu slide. Okay, ngam. Cantik. Okay, boleh. Alright, okay. So tekanan darah rendah and then nafas laju ya. Macam saya cakap, normal adalah 12 hingga 18 kali bernafas seminit. Tapi kalau dia nak bernafas lebih daripada 40 kali seminit, maksudnya itu adalah perlu ke hospital dengan segera. Itu dah tanda-tanda cemas lah tu, bahaya dah tu kalau dibiarkan. Okay. And then perubahan mental, maksudnya dia mula, bila kita kekurangan oksigen, pemikiran kita akan mula menjadi kacau kita pun confused ya. Kita tengok ramai pesakit yang kekurangan oksigen sampai dia jadi confused, meracau-racau ya. Itu maksudnya kena pergi ke hospital cepat lah tu. Alright. And then kurang oksigen ya. Ada setengah orang dia ada oksigen monitor dekat rumah dia, especially patient yang ada chronic lung disease, dia ada masalah paru-paru kronik. Memang kita nasihatkan untuk pakai pulse oximeter dekat rumah, just check. Kalau oksigen dia kurang daripada 95%, maksudnya perlulah tu kena check, perlu pergi hospital. Kalau orang sihat lah, kalau orang tu memang ada masalah paru-paru kronik, kita boleh terima 91% lagi. Kalau kurang daripada 91%, maksudnya perlu pergi ke oksigen, perlu pergi ke hospital. Okay? And then dia perasan mulut dia jadi biru ya, mulut jadi biru ataupun tangan jadi biru ya, cyanosis, tu pun ada tanda-tanda cemas tu, perlu segera ke hospital ya. And then bila dia susah nafas, ada berbunyi stridor ataupun nafas yang berbunyi kuat ya. Bunyi kuat dia tu lain macam bunyi dia tu, cepat-cepatlah pergi hospital, jangan tanggung lagi. Alright. And then ini bernafas saja tanpa pergerakan udara. Ini kalau kita boleh dengar dengan stetoskop lah ni. Okay, pernafasan yang laju. Dan juga trachea menyerong, maksudnya tracheal deviation lah. Maksudnya kalau biasanya saluran trachea yang kat tengah ni kebiasaannya dia center dekat tengah-tengah ya. Tapi kalau kita nampak dia dah macam mula sengit ya, lepas tu bunyi pernafasan pun dah tak seragam, cepat-cepatlah pergi ke hospital ya. Dan juga kita boleh check nadi, digital nadi yang tak stabil dan tak stabil juga boleh menyebabkan antara punca pesakit perlu pergi ke hospital. Maksudnya kita takut dia punya jantung dia dah mula terkesan daripada masalah sesak nafas dia tu. Okay, alright. Ada juga okay dok. Ada lagi? Okay, ada lagi. Masa dah tak? Okay, ya, ini masa mencemburui. Masa mencemburui ya. Okay, last slide. Kita nak bincang next time. Ni Socrates ni basically kalau chest pain lah, chest discomfort kan. Basically kita kena tahu detail lah. Kita kena tahu site, onset. So ni mnemonic dia lah, ringkasan dia S untuk site, di mana sakit dada tu. Ini medical student punya ni, syllabus ni. Syllabus. Tapi kita kalau boleh kita nak educate masyarakat kita
supaya mereka Okey. boleh faham kenapa kita tanya soalan-soalan yang kadang-kadang kenapa doktor tanya banyak soalan sangat ni kan. Jadi kita nak tanya kenapa, kerana baru inilah ya kita tahu dia punya karakter dia, ciri-ciri sakit tu macam mana, and then radiation. Sebab kita nak bezakan sakit dada ni sebab sakit jantung, heart attack ke ataupun serangan asma, kerana berbeza, ada perbezaan dia. Okay, and then associated symptoms, ada simptom lain tak? Contohnya ada muntah-muntah ke ya. Jadi kita nak tahu berapa lama sakit dada tu berlaku, apakah faktor yang menyebabkan dia ataupun mengurangkan sakit tu, dan berapa teruk simptomnya. Okay, right, rasanya mungkin itu saja sharing slide daripada saya. Okey. Yap. Okey dok, kita ambil soalan lah yang last soalan lah. Alright. Boleh kan? Boleh. Encik Muhammad Zaki dia tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kerap hidung tersumbat, tu tanda-tanda asma ke? Lagi-lagi time nak tidur. Mohon pencerahan. Okey, so hidung tersumbat ni kebiasaannya kita kaitkan dengan resdung ya, resdung ataupun allergic rhinitis ataupun sinusitis kan, itu antara tanda-tandanya hidung tersumbat. Tapi macam saya cakap, sinusitis ataupun rhinitis ni dia macam adik-beradik dengan asma, jadi mereka boleh berlaku sekali. Jadi kalau kerap hidung tersumbat ketika nak tidur ya, kebiasaannya pesakit rhinitis saya ataupun resdung ni, kebiasaannya penyakit dia tu teruk pada awal pagi ya, maksudnya lepas dia mandi tu dia mula bersin ya, ataupun waktu pagi tu banyak hidung berlendir-lendir kan, banyak hingus dan sebagainya. Tapi dia boleh juga berlaku pada waktu malam lah kerana cuaca yang sejuk ya. Jadi Encik Muhammad Zaki, hidung tersumbat tu adalah antara tanda-tanda sinusitis atau rhinitis ya. Tapi seperti yang saya cakap, dia boleh juga berkait dengan penyakit asma ya. Jadi tapi sebenarnya untuk mengatakan itu asma ataupun tidak, pesakit asma kebiasaannya simptom mereka adalah dada tu sempit ya, ataupun batuk berterusan ya. Jadi itu adalah antara simptom-simptom penyakit asma yang sebenar. Tapi mereka boleh juga berlaku dengan adanya rhinitis, sinusitis, masalah hidung juga. Okey. Okey dok, kita dah sampai di pengakhir rancangan kita. Alright. Terima kasih kerana memberikan input yang sangat macam refresher lah. Yang apa yang you cakap, yang you present ni macam refresher lah. Sebenarnya saya pun guna ACT Asthma Control Test ni untuk mereka yang datang ke Sabah untuk ambil lesen scuba diving. Untuk mereka yang ada asma, by right it is actually macam it's a relative contraindication untuk scuba diving. Oleh kerana saya juga adalah seorang doktor memang kita ada certified scuba divers medical examiner. So kita kena pastikan yang asma dia orang, ACT dia orang mesti full 25/25, baru kita boleh certify dia fit untuk scuba dive. Kalau katakan dia 23 atau 24, selalunya susah. Tak boleh kena makan by right tak boleh. Yes. Kalau ikut British punya guideline untuk scuba divers, memang dia orang nak 25/25. So okay dok, terima kasih untuk you punya input. Thank you very much. Kata-kata akhir lah untuk kita punya pendengar-pendengar. Silakan. Okey, jadi untuk sesiapa yang ada simptom asma ya, jangan biarkan simptom anda melarat baru dapatkan rawatan ya, kerana asma ni adalah penyakit yang cepat bertindak ya, maksudnya kalau anda biarkan saja dia boleh membawa maut ya. Saya ada beberapa kes yang dah masuk ward dah ya, tapi sebab asma dia tu sangat teruk dan cepat, jadi tak sempat kita nak buat masuk tiub, tak sempat nak selamatkan, jadi boleh membawa maut sekiranya tidak cepat bertindak. Jadi sekiranya anda ada tanda-tanda susah nafas ya, ataupun batuk berterusan, segera dapatkan rawatan, kerana asma ni adalah penyakit yang boleh dirawat, tetapi jika tidak dirawat dengan awal, mungkin ia boleh membawa maut. Jadi dapatkan rawatan awal. Okay. Thank you very much. Okay, welcome. Okay. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Bye. Okay, terima kasih kepada Dr. Terima kasih juga untuk anda yang mendengar dari awal sampai habis. Saya ucapkan tahniah kerana mendengar dari awal sampai habis. Saya harap anda semua dapat sesuatu daripada perkongsian kami pada petang ini. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama-sama lagi dengan saya lah. Kalau untuk anda yang follow di Dr. Nurul Yakin punya Facebook page, dia pun ada buat live juga di page dia. Okay? Jadi insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.